pesan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, kepada kita semua yang mendengar. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, salatul rajuli jama'atan, sembahyang seseorang itu secara jemaah, tazidu ala salatihi, melebihi atau lebih baik daripada sembahyang dia fi suqi wa baiti, sembahyang dia tu di suk ataupun di pasar. Maksud dia apa dia? Maksud dia sembahyang apa? Di sini ada beberapa maksud. Ada beberapa ataupun pensyarahan. Kira daripada beberapa tak dapat dipecahkan oleh dua. Yang pertama yang dimaksudkan solatul rajuli, semua mafhumlah yang dimaksudkan solatul jamaah, dan dia tidak di sini as-salatul infiradi. Dia tidak sebut kenapa? Mungkin insya-Allah anda sebut dalam dua pecahan yang akan sebut insya-Allah. Yang pertama, dia kata sembahyang seseorang itu secara jemaah lebih baik daripada seseorang itu sembahyang di suk dan juga di pasar. Di sini ada dua pecahan. Yang pertama adalah jelas-jelas mengikut kepada sahih hadis ni, kata apa dia? Sembahyang di masjid dan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah lebih baik daripada sembahyang mana-mana. Maksudnya apa dia? Maksudnya sembahyang jemaah ni di masjid. Jadi maksudkan dengan jemaah sini adalah masjid. Sembahyang di masjid itu lebih baik daripada sembahyang di rumah dan juga sembahyang di suk. Sebab apa dia bagi suk? Ada kisah dia. Kerana golongan orang Arab dia selalu berada di suk, dia selalu lepot-lepot di suk, dia selalu berada di suk kerana menjaga barang dia. Sambil menjaga barang, apabila mendengar suara azan dia sembahyang tepi barang dia. Di tepi barang dagangan atau barang yang dia jual, contoh gitu. Jadi apabila dengar suara azan dia tentu sembahyang situ. Jadi itu yang pertama. Dia kata solat di masjid, wala solat di masjid berjemaah lebih baik daripada solat di suk. Tidak kira di suk tu berjemaah ataupun di suk tu infiradan, ataupun sembahyang di suk di rumah tu secara sorang-sorang atau berjemaah, tetap tidak kurang kebaikan dia. Gitu. Maknanya apa dia? Maknanya sembahyang membezakan antara sembahyang di masjid dengan solat dengan sembahyang di suk ataupun di rumah, walaupun tanpa membezakan jemaah ataupun tidak. Di masjid lebih aula ataupun lebih baik daripada sembahyang di rumah ataupun di suk. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang di suk dan di baik. Maksudnya apa dia? Sembahyang sorang-sorang. Tidak kira ada orang sembahyang di suk tu, sembahyang di suk tu, walaupun sembahyang di suk tu dalam seseorang tak apalah. Tapi kalau sembahyang di suk tu berjemaah, dia tu lebih afdal daripada sembahyang sorang. Tetapi sembahyang di masjid berjemaah lebih afdal daripada berjemaah di suk. Ataupun berjemaah di rumah. Maknanya dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama adalah sembahyang jemaah di masjid. Sembahyang jemaah di masjid adalah peringkat yang pertama. Yang kedua adalah sembahyang jemaah di mana-mana. Mudah gitu. Di mana-mana. Dia ada rangkumkan daripada beberapa pendapat, beberapa pensyarahan, dan kita rangkumkan kepada dua. Sudah apa jelas semoga. Rangkum kepada dua. Yang pertama jelas ni. Yang kedua ni kata sebut. Sembahyang ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama sembahyang jemaah di masjid. Yang kedua Allahumma selamat sembahyang silap. Ada tiga, empat. Sembahyang jemaah di masjid, sembahyang sendirian di masjid, sembahyang jemaah di Allahumma selamat di rumah ataupun di tempat lain, dan juga sembahyang sendirian di tempat lain. Semua dia ada peringkat-peringkat dia. Dan ada syarat-syarat dia. Contoh kata sembahyang jemaah, tak apalah semua maklum. Sembahyang seorang diri di masjid. Ulama ada satu pendapat yang kata pahala itu menyerupai ataupun seakan-akan hampir dengan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Maknanya kata sembahyang di masjid dengan sembahyang berjemaah di rumah berkongsi pahala. Ada pendapat kata berkongsi pahala. Tapi yang marjuh ataupun yang tidak kuat. Yang tidak kuat dia kata satu tidak berbeza. Sembahyang seorang di masjid sama dengan sembahyang berjemaah di masjid. Sama juga dengan sembahyang jemaah di masjid. Sembahyang orang ni berjemaah di rumah biasa saja, sembahyang jemaah biasa. Dan sembahyang solat lebih lagi lah. Ada bawah, peringkat bawah sekali. Tapi ala kuliah tak apalah, dia sembahyang juga daripada yang tak sembahyang. Alhamdulillah tak apalah. Tapi kalau duit kita nak yang banyak. Nak antara 100, 1000, 20 sen. Contoh kata. Sudah pastilah kita akan pilih yang paling banyak. Jadi orang yang tidak cerdik, tak masalah kasar. Orang yang nak kepada pahala yang lebih, sudah pasti dia akan memilih benda yang banyak. Gitu deh. Tak apa pun. Tak ada kampung. Jadi dah kembali pada tadi. Yang pertama sembahyang jemaah di masjid, yang kedua sembahyang jemaah di rumah, ataupun kita gambar sekali sembahyang berseorang di masjid dengan sembahyang jemaah di tempat lain. Dan juga peringkat yang ketiga adalah sembahyang
Allahumma salli berseorangan di tempat lain. Okey, jadi maksudkan kenapa ulama berbeza pula dari segi yang ada sebut tadi kan. Sembahyang seorang di masjid. Sekiranya kita sembahyang seorang di masjid itu kenapa? Syaratnya sekiranya kita tidak sempat berjemaah di masjid tersebut. Contoh, contoh sekarang ni musim sejuk lah, contoh kata subuh, contoh subuh dah lewat jadi kita turun dari masjid tu kita bangun dia orang iqamah dia kita dengar di rumah, kita terus bergegas turun sampai di masjid tu semua dah sudah. Kita pun kita sembahyang seorang tu sudah kita sudah mendapat pahala Allah masuk pahala jemaah. Kita pahala jemaah sebab apa? Usaha kita untuk berjemaah tidak dapat, tetapi kita sembahyang di masjid tu mendapat pahala jemaah. Sebab itulah yang khilaf ulama mengatakan sembahyang seorang di masjid berbeza dengan sembahyang berjemaah di rumah. Dan pendapat yang kata Allah maksudnya sama tu sebab apa? Sebab sembahyang di masjid dia kira sebagai jemaah walaupun tidak sempat berjemaah dengan imam di masjid. Gitu. Jelas kalau tidak tu. InsyaAllah. Itu gitu. Terus juga seterusnya Allahumma salli fi suki wa baitihi. Ada 10 hadis fi suki kenapa digunakan suk? Ustaz. Bid'an atau bad'an boleh baca dulu. Ya, bid'an bikasrah wa fathah. Bikasril ba dengan boleh baca ke bawah, ba itu boleh baca ke bawah dan juga boleh baca ke atas. Mana bid'an atau bad'an? Boleh baca dulu. Maksudnya sama. Bid'an wa 20 darajah. Bid'an tu ulama berselisih pula. Apakah maksud bid'an sebenarnya? Dia tidak sebut kali ganda. Allah SWT ingat kalimah tak apa bid'an yang ada yang digunakan adalah maksud khususnya perkataan bid'an itu merangkumi daripada maksud dia tu adalah jumlah bilangan satu perkara sekira menggunakan bid'an bermaksud 3 sehingga 10. 3 hingga 10. Contoh kata kita kata pahala bid'an. Jadi pahala dia tu 7 hingga 3 hingga 10. Dan kil pendapat orang kata 3 hingga 9. Yang rajih atau yang kuatnya adalah 3 hingga 10. 3 hingga 10 bid'an misalnya. Maknanya kata sekali kita baca sekali tu boleh kata apa dia? Sembahyang jemaah lebih baik daripada sembahyang seorang sembahyang di sub atau sembahyang di rumah sebanyak 3 hingga 10. Disambung pula wa 20 darajatan. Dan sambung pula wa 20 bahwa bid'an wa 20 darajatan. Maksudnya 20 darjah. 20 tambah dengan bid'an tadi. Antara 3 ke 10 atau kita 3 ke 10 Antara 3 ke 10 maknanya kasyafur tu 20 apa dia? 23 hingga 23 hingga 30. Gitu Jadi semua makhluk sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ingat ada mata dia maknanya perbezaan beza antara sembahyang seorang dengan sembahyang jemaah adalah 27 Sabah wa 20 darajah. Nabi sebut SAW dalam satu hadis. Dan sehingga Nabi sebut bid'an wa 20 darajah. Jadi kita boleh ambil bid'an itu adalah 7. Sebab apa? Sebab satu hadis tadi dia menguatkan bahawa perbezaan antara orang sembahyang seorang dengan orang sembahyang sembahyang berjemaah 27. Itu bagi tahap ataupun perbezaan darjah antara orang sembahyang jemaah dengan sembahyang itu. Jadi itu. Okey, sama kali dah segera tu kita boleh kata apa dia? Orang yang sembahyang jemaah lebih baik sebanyak mendapat ganjaran sebanyak 20 27 ataupun sehingga 30. 23 sehingga 30 darjah kebaikan ataupun pahala ataupun asawab pahala ataupun kebaikan yang Allah SWT kurniakan kepada orang jemaah tadi. Gitu. Wazalika sambung wazalika anna ahadahu idza tawaddaa fa ahsana wudu'a dan demikian mana semuanya orang yang melaksanakan jemaah di masjid sana anna ahadahu idza tawaddaa fa ahsana wudu'a sekiranya seseorang daripada kamu seseorang daripada mereka yang menuju ke masjid sana mereka yang cuba sembahyang di sembahyang jemaah di masjid sana idza tawaddaa fa ahsana wudu sekiranya dia berwuduk dari rumah dan juga dia menyempurnakan wuduk dari rumah. Maksudnya apa dia? Maksudnya fa ahsana wudu tu ada dua pendapat dua pensyarahan. Yang pertama yang dimaksudkan dengan fa ahsana wudu ialah dia melakukan kesempurnaan wudu. Maksud dia apa dia? Maksud kesempurnaan wudu ni daripada perkara sunat sampai kepada wajib dan masjid. Kemudian dia pergi ke masjid dengan keadaan bersuci dengan keadaan bersuci dengan keadaan Allah SWT sempurna dalam wuduk dia
la yuridu illa solat, dan perjalanan dia pergi ke masjid itu tidak la yuridu, tidak ingin tidak mahu buat apa-apa pun di masjid illa solat, kecuali untuk sembahyang semata-mata. Mana kata apa dia? Sebab apa yang sebab kebanyakan orang ni dia tinggal di kawasan masjid, dia lalu dia masuk masjid itu apa dia untuk melalui sahaja. Maka perjalanan dia tu rugi sahaja. Gitu. Jadi dia pergi ke masjid semata-mata untuk sembahyang sahaja. Kita baca kami tu. Tak apa gitu, tergantung. Dia pergi ke masjid semata-mata untuk sembahyang sahaja. La yanhazuhu illa salat, dan dia tidak yang hazuhu, dia tidak keluar ataupun tidak Allahumma salli, keinginan dia keluar tadi. Keinginan untuk dia ke masjid tadi tidak ada keinginan lain kecuali untuk sembahyang. Kecuali untuk sembahyang. Lam yaqtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatan. Maka tidak akan melangkah satu langkah dia kecuali Allah SWT akan bagi ganjaran apa dia? Rufi'a lahu biha darajatan. Akan diangkat bagi dia satu darjah. Makna apa dia? Orang kata sempurna dah situ. Sempurna dah situ. Makna apa dia? Makna sekira seseorang tersebut yang ambil wuduk di rumah lagi. Ambil wuduk di rumah dan sempurnanya wuduk dia di rumah, dan dia berjalan nak pergi ke masjid semata-mata untuk sembahyang, memang ada orang ni semata-mata untuk sembahyang, tidak ada niat lain. Tidak ada niat nak curi selipar, tidak ada niat nak berjumpa dengan orang, tidak ada niat nak bagi sedekah ke masjid. Tak apalah, itu niat lain pula. Tak apa. Niat mana? Niat nak sembahyang sahaja. Dan juga pemergian ke masjid dia tu, pemergian dia ke masjid tu tidak ada orang lain yang betul. Contoh kata mak, ibu bapa kata pergi masjid tu, baru dah nyuk ni apa ni dia pergi iklan dia. Maknanya ibu bapa kata pergi dah sembahyang, barulah keluar sembahyang. Maknanya ada orang yang lain. Gitu. Ada orang yang lain. Maknanya apa dia? Bukan yang tertolak, ada kurang dah sikit. Sebab apa? Awak ni sebab ada orang lain. Bila bergabung dua ni, la yuridu dengan la yanhazuhu. Tidak ada tujuan lain dan juga tidak ada pendorong lain. Kecuali ke sembahyang. Maksudnya apa dia? Daripada rumah gitu. Contoh kata daripada sekarang kita akan fikir dalam maghrib sekarang nak pergi, Allah masuk pergi masjid sembahyang. Dari situ kita tengok dah bahawa usaha kita atau dorongan kita untuk pergi masjid adalah satu, apa dia? Untuk sembahyang, untuk mencari mahadillah, untuk menghadap Allah SWT di masjid. Jadi sekiranya dengan kosong saja, maksud dia langkah kita tu ada benda di sebalik setiap langkah. Apa dia benda tu? Iaitu diangkat kepada orang ni, kepada orang yang berjalan saat ni satu darjah. Satu darjah. Satu langkah kita berjalan, Allah Taala angkat satu darjah. Dua langkah dua darjah. 300 langkah 300 darjah. 1475 langkah 1475 langkah. Jangan bila lah. Berapa bila takut Allah Taala teringat. Berapa bila takut malaikat tak ada syarik. Tidaklah. Sebab Allah SWT tu Maha Kaya, Maha mengetahui daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil benda. Jadi tak perlu risau. Dari sini wa hatta anhu biha khati'atun. Tidak cukup dengan tu. Hatta yadkhulul masjid. Tidak cukup dengan Allah SWT bagi, tidak cukup dengan Allah Taala angkatkan darjat. Allah Taala tambahkan lagi apa dia? Wa hatta anhu biha khati'atun. Dan Allah Ta'ala akan membuang ataupun Allah Ta'ala akan ampunkan daripada dia tu dengan niat dia nak pergi sembahyang tadi. Allah akan buang apa dia? Khati'atun. Buang satu kejahatan, satu dosa kecil. Satu dosa yang dia buat, setiap langkah tu bukan setakat dia angkat darjat, dibuang pula dah. Dibuang dosa dah. Contoh Maha Kaya yang Allah SWT kepada umat-umat dia. Kita buat tahap-tahap boleh kita yang sombong diri untuk orang ni untuk mendapatkan rahmat Allah Taala ni. Allah SWT nak bagi mudah je. Masuk dalam lain pula tak apalah. Wa hatu anhu biha khati'atun hatta yadkhulul masjid. Maknanya setiap langkah yang kita jalan tu bukannya selangkah saja, bukan dua langkah. Dalam ni dia sebut khutwatun selangkah. Maknanya bukan selangkah saja banyak. Contoh kata kita berjalan 300 langkah, contoh 300 langkah. Satu langkah Allah Taala bayar dengan apa? Bayar dengan naikkan orang yang naikkan darjat dan juga dibuang dosa. Satu langkah saja tidak. Sehingga apa? Sehingga kita masuk kepada masjid. Sehingga kita masuk melangkah ke masjid. Itu termasuk juga dengan kira setiap langkah yang kita jalan. Mana apa dia ulama Allah masuk kata kalau nak banyakkan Allah masuk kalau nak banyakkan
pahala langkah sikit-sikit. Tapi kalau sudah begitu iqamah dah sembahyang sikit-sikit baik sembahyang rumah dah. Bukan baik sembahyang rumah. Baik naik motor lah guna kata. Sebab apa? Sebab pergi kalau Mesir ni, habis waktu sembahyang tak telak makan harap aku. Apa? Dah tutup masjid. Kalau Malaysia boleh dah wali. Malaysia apa dia tidak tutup masjid Di Mesir ni habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey assalamualaikum yang kedua telak makan. Ada orang mana dia makna sembahyang apa Mesir ni dia mustajil sikit. Mustajil maknanya dia tergesa-gesa bagi sadar terus bangun tak khabar dah berada sujud kakinya langkah yang mereka betul kan ada gitu. Sebab apa? Tergesa-gesa ni mereka orang Mesir jadi kebudayaan ni kita jangan ambil apa. Tak apalah tu. Makna apa dah? Maknanya setiap langkah kalau nak maju kita kecilkan langkah. Kecilkan langkah tak apalah jalan laju, jalan sedua pun sama sahaja. Tapi langkah tu dipilih satu persatu Tapi kalau tidak sempat jalan langkah panjang lah nak banyak lagi. Setiap langkah tu berzikir pula. Kalau bayar pula atas zikir banyak dah tak apalah tu. Tu orang bagi bonus bonus yang Allah nak bagi sesat. Okey, selepas ada masuk masjid macam mana pula? Fa iza dakhala al-masjid kana fi salata ma kana as-salatu hiya allati tasabuhu. Dan sekiranya apabila berada di masjid pula ke mana pula? Dan apabila berada di masjid Allah SWT fa iza dakhala al-masjid sekiranya masuk ke masjid atau berada di dalam masjid kana fi salati ma kana as-salatu hiya allati tahsibuhu. Masuk je masjid menunggu waktu sembahyang walaupun kita tidak sembahyang tapi kerana fi solati. Kita ni seperti sembahyang. Kita seperti sembahyang, seperti telah bersolat di dalam masjid tersebut. Kita masuk dalam masjid tidak sembahyang pun tapi ketika tu kita sembahyang telah bersembahyang. Gitu. Maka solatu yang nanti tersebut. Selagi mana kita menunggu sehinggalah waktu sembahyang dilaksanakan. Contoh kata kita masuk di masjid kita tak nak sembahyang sunat. Contoh kata kita di jam dengung dia contoh kata duduk bila betul contoh kata ada fikir sampai dia pula kuliah masa mana doktor apa dia semua sekian jadi duduk saja tu Allah Taala kira kita ni sudah sembahyang. Selagi mana selama mana kita menunggu sembahyang tersebut. Kita menunggu iqamah ataupun kita menunggu sembahyang tu di Allahumma salli ala Muhammad dilaksanakan. Dan antara doa-doa yang antara tempat-tempat yang mustajab doa. Antara iqamah dan solat. Makna apa ni? Makna kita sembahyang apabila dengar azan, kita mendengar orang iqamah. Orang iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita betul dah keadaan berdoa. Berdoa apa yang kita nak supaya sebab situ adalah antara tempat yang mustajab doa. Antara selesai iqamah ataupun antara iqamah dengan solat. Walaupun masa dia tersekejap sahaja. Itu adalah tempat yang mustajab doa. Tu bolehlah dalam apa-apa insya-Allah. Allah yastajab anhu. Kita tak apa. Makna apa? Hiya allati tasbihu Allah. Hiya allati tasbihu tu makna apa lagi? Makna sembahyang yang kita tunggu masa nak laksanakan sembahyang. Gitu kita nak laksanakan sembahyang, kita dikira sebab kita dikira setelah sembahyang. Sebab apa? Walaupun Allahummarhamhu ya Allah, berikanlah rahmatan kepada dia, berikanlah kenikmatan kepada dia, berikanlah kelonggaran ataupun nikmat-nikmat kepada dia. Allahumma ighfir lahu ya Allah, kau beri keampunan kepada orang ini. Allahumma tub alayya aw alayhi ya Allah, kau berilah ketaubatan ataupun kau terimalah taubat yang yang si fulan ni taubat kepada si fulan ni gitu. Mana malaikat sentiasa bersalawat ataupun berdoa kepada orang yang mana. Maksud bukannya kita kata kalau hadis ni madama fi majlisi, sebagaimana kita duduk di tempat tersebut. Maknanya kalau kita tengok sahih dalam hadis ni mafhum mukhalafah. Kalau kita masuk je sembahyang di ujung, contoh kata di ujung belah kiri. Lepas tu kata buah hadis situ banyak pijak, contoh kata banyak pijak contohlah dalam masjid tidak ada. Jadi kita paling tempat tidak mendapat selawat dah kau. Tidak ini maksudkan dengan ini maksud dengan fi majlisi adalah apa dia? Tempat kita sembahyang mana-mana tempat sembahyang. Kalau kita tempat sembahyang adalah semua tempat yang dikira tempat sembahyang tu. Daripada ujung masjid, dari ujung kiri ke kanan, atas ke bawah, itulah dua tingkat kan. Atas ke bawah, depan ke belakang, sudut mana-mana pun dipanggil tempat sembahyang. Ada syarat dia untuk tempat ada di masjid tu ada syarat dia. Apa dia syarat dia? Ma lam yu'zi fihi, ma lam yuhdis fihi. Selagi mana seseorang itu duduk di dalam masjid tu lam yu'zi fihi,
Dia tidak yuzini azani keburukan ataupun dia tidak membuat keburukan lah. Contoh kata dia mengumpat, dia bergaduh, dia mengata orang di dalam masjid tu, dia bercakap dengan benda-benda yang boleh mendatangkan kemarahan orang tu. Selagi mana dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan demikian, bolehlah benda hak atas tadi. Perkara hak atas dalam masjid saat ni, dia duduk saat ni, bolehlah selawat kat Allah, selawat daripada Allahumma salli Muhammad, malaikat malaikat al-malaikatul ajma'in, bolehlah doa malaikat. Bukan setakat itu sahaja, ada satu lagi, malam yuhdis fihi, selagi mana dia tidak dia dalam keadaan bersih, selagi mana dia tidak berada di dalam keadaan hadas. Mana boleh? Mana kata kita dalam wuduk yang kita ambil tadi, apabila terbatal wuduk, terbatal wuduk, ikutlah dengan cara mana pun, terbatal wuduk di masjid, kalau boleh, orang itu lah kita mahu ambil wuduk dulu. Sebab apa? Sebab bila terbatal wuduk, habis dah, berhenti dah. Allahumma salli, berhenti dah doa tersebut kali. Berhenti dah maknanya ganjaran yang Allah SWT akan bagi. Gitu. Tu. Maknanya setelah awal ni kreatif hadis yang disebut. Makna khulasanya apa dia? Khulasanya Allah SWT akan bagi kepada orang-orang yang melakukan solat Jumaat di masjid. Okey, tak apalah. Orang yang melakukan solat Jumaat di masjid akan banyak ganjaran dia. Sekiranya bermula dari sembahyang kita ambil wuduk di rumah lagi, setiap langkah Allah Taala mengangkat darjat dan juga dibuang dosa-dosa kecil sampai di masjid dikira sebagai kita sedang sembahyang, selagi mana kita menunggu waktu sembahyang. Dan juga kita duduk tempat juga tanpa membuat kejahatan atau membuat segala perkara buruk, dan kita berada di dalam keadaan bersih, malaikat pula tolong berdoa kepada kita. Malaikat pula tolong berdoa kepada kita. Itu maknanya banyak ganjaran Allah SWT bagi kepada orang yang ingin sembahyang berjemaah di masjid. Gitu.